29A Raja 14 menunjukkan sebatang sungai. P, Q, R, S dan T ialah 5 batang kayu di sepanjang sungai itu. Okey, dia nak kamu cari jarak dari R ke S. Maknanya dekat sinilah. Okey. Maklumat yang kita boleh dapat dekat sini, panjang PQ ini sama dengan panjang ST. Okey, so kita cari dulu di sini supaya kita boleh pakai dekat sini. Okey. Sebab dekat sini kita dah ada panjang hipotenus RP ni 12 dengan sudut dia 45. Okey, so guna rumus kah, so ataupun TOA, yang ini cos, sin ataupun tangent. Okey, mana yang sesuai untuk 45 ini? Okey, ada di depan dengan okey, ada di hadapan ejection. Yang ini hypotenuse. Okey, yang ini opposite. So kita ada A dengan H. Kalau ada A dengan H, ini opposite, ini ejection. So kita ada O dengan H. So O dengan H kita akan pakai sin. Okey, so sin 45 sama dengan, okey, ikut rumus opposite dia tak ada panjang PQ lah. So kita letak dulu panjang PQ. Dengan hipotenusnya ialah 12. So sini kita darab masuk guna kalkulator. So panjang PQ sama dengan 8.49 meter. Okey, sekarang kita nak cari RS. Okey, RS sekarang sudut yang kita ada 37. Okey, dari sini ini jadi opposite ejection dengan hypotenuse. Okey, ST tadi dah sama dekat sini. So sini panjang dia 8.49. Okey, maknanya kita ada A dan kita nak cari H. So A dengan H kita akan pakai cos lah. Okey, so kita guna formula cos 37 darjah sama dengan, okey, ejection kita 8.49. Hypotenuse tak adalah yang kita nak cari, RS. So kita letak sebagai RS. Okey, so yang ini kita tukar tempat dengan yang ini. So RS sama dengan 8.49 kita bahagi dengan cos 37. Okey, tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat 10.63 meter. Okey, soalan B pula. L, Zira dan Sharon telah mengumpul jumlah 256.80 sen. Okey, so dalam satu kempen derma di sekolah, L dan Zira mengumpul wang derma dengan jumlah yang sama. Okey, Sharon pula lebih RM25.80 daripada Zira. Okey, hitungkan jumlah wang derma yang dikumpul oleh Zira. Okey, sekarang L dengan Zira sama. Okey, so kita andaikan L sebagai X, Zira pun sebagai X lah. Sebab dia orang sama nilai kan. Okey, manakala Sharon pula, okey, RM25.80 lebih daripada Zira. Zira ini X kan. Lebih maknanya tambah RM25.80. Okey, jumlah ketiga-tiga orang ini ialah RM256.80. Okey, sekarang kita nak cari berapa yang Zira punya ini. Okey, maknanya kita nak cari nilai X lah. Okey, so kita ambil X tambah dengan X tambah RM25.80 ini sama dengan 256.80. Okey, X tambah X tambah X, kita akan dapat 3X. Okey, yang ini kita pindah ke belakang jadi tolak. Okey, tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat, okey, 2, 3, 1. Okey, yang RM tu kita abaikan dulu lah, kita ambil nombor supaya senang pengiraan. Okey, so 3 ada lagi kat sebelah sini, jadi kita bawa ke sana jadi bahagi. So X sama dengan 2, 3, 1, kita bahagi dengan 3. Kita akan dapat RM 77. C. Okey, Amri ingin membuat pinjaman peribadi. Dia meneliti tawaran daripada Bank X dan Bank Y untuk membuat perbandingan. Okey, jumlah pinjaman dia ialah RM120,000.
Okey, Bank X menawarkan bayaran balik sebanyak 1350 dalam tempoh 15 tahun, manakala Bank Y pula 1510 dalam tempoh 17 tahun. Okey, bank mana yang menawarkan kadar faedah yang paling rendah? Okey, so kita kira dulu dia punya jumlah bayaran balik untuk Bank X dulu. Ini untuk Bank X. So Bank X jumlah bayaran dia bulanan dia 1350. Selama 15 tahun. Darab dengan 15. Yang ini bulanan, untuk tahunan, so kita darab dengan 12 kerana satu tahun ada 12 bulan. So masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat 243000. Ini Bank X. Manakala Bank Y pula, bulanan dia 1510 selama 17 tahun, darab dengan 12, kamu akan dapat 308040. Sekarang kita kena kira kadar faedah pula. Kadar faedah kita kira dulu untuk Bank X. Kadar faedah untuk Bank X. Ini jumlah bayaran balik dia selama 15 tahun tu. Kita tolak dengan jumlah pinjamannya. Maknanya 243000 kita tolak dengan 12000. Lepas tu kamu bahagi pula dengan jumlah duit pinjamannya, itu kita darab dengan 15. Yang ini masuk saja dalam kalkulator, kamu akan dapat 0.0683. Kita tukar dalam peratus sebab dia kadar faedah, kita akan darab dengan 100. Nanti kamu akan dapat 6.83%. So kita kira pula untuk kadar faedah Bank Y. Kadar faedah Bank Y. Sama juga nilai bayaran baliknya selama 17 tahun ini 308040. Kita tolak dengan jumlah pinjamannya. Kemudian kita bahagi juga dengan 12000 ini. Yang ini kita darab dengan 17 tahun lah. Kamu akan dapat 0.0922. Kita tukar kepada peratus, darab dengan 100%, kamu akan dapat 9.22% kadar faedahnya. So kita buat perbandingan, ini Bank X, ini Bank Y. Mana yang paling rendah? Iaitu Bank X. Maka di bawah kamu perlu tulis maka Bank X yang menawarkan kadar faedah yang paling rendah. Soalan yang ke-30. Soalan A, rajah 15 menunjukkan titik K, L, M, P dan Q. Yang dilukis pada satah kartes. Diberi bahawa PLQ. PLQ ialah garis lurus dan L ialah titik tengah. Bagi garis PQ ini, cari koordinat bagi titik P. So andaikan P ni X dengan Y. Lepas tu L dia kata ialah titik tengah. So kamu boleh guna maklumat itu, maknanya kita akan pakai formula titik tengah. Apa titik L? Titik L, X dia, so dia selari dengan yang ini kan. Maknanya untuk X dia 13, Y pula kita baca dekat sini. Sini ialah 12. So titik L ialah, kita tahu titik L ialah 13 dengan 12. So kita guna formula titik tengah. L tu titik tengah. 13, 12. Sama dengan, yang ini 13. Kita tambah dengan X untuk titik P. Maknanya 13 tambah dengan X, kita bahagi dengan 2 sebab kita guna formula titik tengah. Satu lagi 5. Tambah dengan Y.
Okey, kita bahagi juga dengan 2 sama dengan titik L tadi. Okey, kita kira sebelah-sebelah ya. Okey, 13 sama dengan 13 campur X bahagi dengan 2. Okey, yang ini kita buat naik ke atas. So, kamu akan dapat 26 sama dengan 13 tambah X. Okey, 13 kita bawa pindah ke depan, tolak. So, kita akan dapat 13. Maka titik X ini 13. Okey, sebelah sini pula kita ambil titik Y ini 12. Samakan dengan yang ini. 5 tambah Y bahagi dengan 2. Sama juga naik ke atas dapat 24. 5 campur Y. Okey, 5 pindah ke depan jadi tolak 24, tolak 5 kamu akan dapat 19. So, Y 19. Maka titik P ialah 13 dengan 19. Okey, soalan di bawah pula, ungkapkan hash dalam sebutan K. Maknanya dia nak hash sama dengan apa-apalah. Yang lain-lain tu kita tolak semua ke sebelah sana. Okey, so langkah pertama kita settle dulu yang di bawah ini. Bahagi ini kita buat naik ke atas. So, dia darab. Okey, yang ini pula kita masuk ke dalam. So, darab 7 kali 3, 21 K. 7 kali 2, 14 H. Okey. Sama dengan hash kita darab dengan 7 jadi 7 hash. Okey, so kita cari partnernya. Okey, nak senang yang ini kita jadikan positif, kita jumpa kat belakang lah. So, 21K sama dengan 7 hash tambah 14 hash. Okey, so dapat 21K sama dengan 7 campur 14. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat 21 hash. Okey. So, sekarang masih ada 21, kita bawa ke sebelah sana jadi 21K bahagi dengan 21 sama dengan hash. Yang ini potong, maknanya hash sama dengan K. Okey, soalan C, 30C. Okey, dalam rajah 16 ini ruang jawapan okey diberi PQRS segi 4 yang dilukis dalam grid inilah. Okey. TUVW ialah titik tengah bagi garisan ini. Okey, soalan dia kita straight the point ya. Okey, yang pertama, dengan menggunakan huruf dalam rajah ini, okey, menyatakan ni maknanya kamu tulislah dan dia satu markah saja. Okey, nyatakan lokus, okey, titik X yang bergerak keadaannya jarak dia sentiasa sama dari garis PQ dan garis SR. Okey, kamu ingat balik. Okey, lokus. Okey, kamu ingat balik lokus ada 4 jenis yang cikgu bagi tahu. Yang pertama, untuk satu titik tetap dia membentuk bulatan. Kalau 2 titik kita akan buat pembahagi serenjang. Okey, kalau ada 1 garis pula kita akan buat 2 garis yang selari. Manakala kalau dia bagi 2 garis, okey, kita akan bahagikan garis itu atau kita panggil pembahagi 2 sama sudut lah. Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Okey, maka soalan yang pertama ini, clue di sini ialah 2 garis lah. Garis PQ dengan garis SR. Okey, so kalau 2 garis, maknanya kita akan buat garis di tengah-tengahnya. Kita bahagikan. Garis itu ialah PQ dengan garis SR. Okey, so maka yang di tengah-tengah ialah garis TU. So, kamu hanya tulis dekat sini garis TU. Okey, soalan yang kedua. Okey, dalam rajah 16 ini, okey, sekarang dia suruh kamu lukis lokus bagi titik Y dengan keadaan YW 3 unit. Okey, maknanya yang ini ialah suatu bulatan lah sebab dia melibatkan satu titik dan jejarinya ialah gerakan dia ialah 3 unit lah. Okey, yang ini kamu kena guna guna jangka lukis lah untuk membuat suatu bulatan. Okey, so dia kata Y. Okey, Y
dengan keadaan YW 3 unit. Okey, Y itu yang bergerak daripada W, ini ialah okey 3 unit, maknanya 3 kotak lah, sebab satu kotak ini mewakili satu unit. Okey, so 3 lah. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. So kamu ambil jangka lukis. Okey, sorry cikgu tak ada jangka lukis. Kamu letak yang tajam dekat sini. Buat satu lengkungan lah. Okey, biar dia jadi 3 unit. Okey. So kat sini cikgu tak ada jangka lukis. Kamu pakai jangka lukis ya. Okey, sorry. Okey, so dia jadi macam tu lah. Okey, yang ini locus Y. Okey. B pula kita nak buat locus Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PS dan garis QR. Okey, maknanya kita ada dua garis, so kita akan buat satu garisan yang sama lagi lah pembahaginya. Okey, garis PS, maknanya garis PS dengan garis QR. Okey, di mana QR? So tengah-tengah ialah VW lah. So kamu ambil pembaris, kamu buat garisan sajalah dekat sini. Sebab antara garis PS ini dengan garis QR ini, so tengah-tengah ialah VW. Maka yang ini ialah locus Z. Okey, seterusnya tandakan pangkah yang dalam bulatan tu persilangan bagi Y dengan Z. Okey, mana yang bersilang? Hanya satulah dekat sini. Di sini sahaja. So kamu tanda saja. Soalan 31. Okey, dalam rajah 17 menunjukkan dua buah lukisan A dan lukisan B. Okey, diberi luas untuk A 625 punca 625. Okey, B punca 256. Okey, luas dinding berbentuk segi empat sama bilik Jasmine ialah punca 4096. Okey, Jasmine bercadang untuk memenuhkan 1/4 dinding dia tu dengan lukisan ini. Okey, dia nak 1/4. Okey, yang mana yang dia akan pilih, sama ada lukisan A ataupun lukisan B, berikan alasan. Okey, so kita akan buat pengiraan lah. Okey, punca 4096 bersamaan dengan 64. Okey, untuk lukisan A, punca 625 bersamaan dengan 25. Untuk lukisan B, punca 256 bersamaan dengan 16. Okey, so untuk A 25 kita bahagikan dengan dinding ini tadi 64. Okey, yang ini pula B 16 kita bahagikan dengan 64, kecilkan kita akan dapat 1/4. Maka 1/4 ini yang akan memenuhi dinding bilik Jasmine. So maka Jasmine akan memilih lukisan B. Okey, rajah 18 menunjukkan sebuah trapezium. Hitungkan luas trapezium itu. Okey, rumus trapezium. Okey, ingat balik rumus trapezium. Okey, setengah darab dua garis yang selari A campur B darab dengan tinggi. Okey, so sini kita labelkan sebagai A, B, sini tinggi. Okey, so masukkan 1/2 kita darab. Okey, yang ini A dengan B kita tambah dua yang selari ini, 2X campur 3Y, kita tambah dengan 4X tolak Y. Okey, kita darab pula dengan tinggi iaitu 10X. Okey, kemudian yang ini kita darab je, so kita dapat 2X campur 4 jadi 6X. 3 tolak 1 dapat 2. So, campur 2Y per dengan 2. Okey, darab pula dengan 10X. Okey, yang ini kamu boleh matikan 2 kali 1, 2 kali 5. So, kamu akan dapat, okey, X ni kita akan darab, 5X ini kita akan darab lah dengan yang ini. So, 6 kali 5 dapat 30X kuasa 2. 5 kali 2 10XY. C. Dalam rajah 19, PQR
dan TQS ialah garis lurus. Okey, diberi panjang PT sama dengan QT. Okey, so kita boleh letak tanda sama inilah. Okey, maknanya kaki sama nanti nilai di sini akan sama dekat sini. Okey, cari nilai X. Okey, so sini nampak tak? Ini bertentangan bucu. Kalau sini 55, maknanya sini pun 55. Dan kakinya sama, maknanya dekat titik P ni pun 55. So, senang saja nak cari X. Guna formula segitiga. So, X sama dengan 180 tolak 55, tolak 55 dua kali lah. So, kamu akan dapat 70 darjah.